Apakah perbezaan antara takut akan makhluk dengan takut akan Allah? Kita takut akan harimau, kita semakin lari daripada harimau, semakin jauh. Tapi kita takut akan Allah, kita semakin dekat. Semakin banyak berzikir, semakin banyak bermunajat, semakin banyak sembahyang tahajud. Itu beza. Takut akan makhluk, kita semakin jauh. Takut akan Allah, kita semakin dekat. Apakah kerugian orang yang hanya bertauhid dan berfiqh tapi tidak bertasawuf? Mereka ni umumnya boleh menjadi orang yang mukmin dan boleh menjadi orang yang muslim, tapi susah, boleh katakan tak dapatlah nak menjadi orang yang muhsin. Mengapakah sensitif tak kena dengan tempat tu berbahaya? Orang cakap sikit dah merajuk. Dia ni berbahaya sebab sensitif yang macam itu, dia ialah salah satu daripada sifat-sifat mazmumah. Tamatlah ulang kaji kita secara ringkasnya. Sekarang nak masuklah pengajian kali ini. Kebetulan pengajian kita kali ini berkait dengan soalan yang ditanyakan. Dalam bulan lepas, masa saya nak balik tu, sahabat-sahabat kita tanya satu persoalan berkait. Nanti kita tolong jawab. Sebab bidang itu saya tahu sikit. Yang bidang yang saya tak tahu, saya tak jawab lah. Kitab Ihya Ulumuddin muka surat 101. Adapun falsafah, maka tidaklah ia suatu ilmu yang berdiri sendiri, tetapi terdiri daripada 4 bahagian. Ni Imam Ghazali dia nak cerita pasal ilmu falsafah. Yang pertama kita nak kenal dulu apa benda falsafah ni. Falsafah ni dia datang daripada perkataan filosofi. Di bahasa Greek, bahasa Yunani. Kalau sekarang ni negara Greece. Dulu kita sebut Yunani ataupun Greek. Maksud dia cinta akan hikmah, suka akan hikmah, gemar akan hikmah, atau filosofi. Jadi apakah definisi falsafah? Definisi falsafah ni sangat susah. Sebab apa? Sama-sama ahli falsafah pun dia tak boleh sepakat. Masing-masing nak berfalsafah dalam mendefinisikan falsafah. Nak bagi definisi falsafah tu pun mereka asyik berlawan falsafah. Sampai tak boleh nak wujudkan satu definisi yang mudah, yang tepat. Jadi dalam banyak-banyak definisi ni, saya ringkaskanlah. Falsafah ni maksud dia, kita menggunakan kekuatan akal fikiran dengan cara yang kita rasakan bijaksana. Tujuan dia nak cari kebenaran. Apa dia falsafah ni tadi? Menggunakan kekuatan akal fikiran dengan cara yang kita rasa cara tu cara bijaksana untuk mencari kebenaran. Guna akal, cara bijaksana nak cari kebenaran. Umumnya yang itulah falsafah. Kata Imam Al-Ghazali, falsafah ni ada 4 bahagian. Dalam kitab Ihya dia sebut 4 bahagian. Tapi dalam kitab yang kita nak sentuh, Al-Mukhif min ad-Dalal, dia sebut 6 bahagian. Kenapa jadi macam tu? Kerana dalam kitab Mukhif ni, Imam Ghazali bagi tahu falsafah ni ada 6 bahagian sesuai dengan apa yang kita nak bincangkan. Dia ikut kesesuaian tempat perbincangan. Dalam kitab Ihya yang sesuai kita bincang 4. Dalam kitab Mukhif yang sesuai kita bincang 6. Sebab tu nampak beza. Ilmu falsafah dalam kitab Ihya, Imam Ghazali bagi tahu ada 4. Yang pertama ilmu ukur dan ilmu berhitung. Ringkas cakap ilmu matematik lah. Yang kedua ilmu mantik. Yang ketiga ilmu ketuhanan. Yang keempat ilmu alam, ilmu tabi'i. Sekarang kita tengok satu-satu. Yang pertama ilmu berhitung, ilmu matematik, ilmu ukur. Kata Imam Ghazali, keduanya mubah sebagaimana telah diterangkan. Maksud dia boleh. Boleh belajar. Bukan kata semua dalam falsafah ni salah. Mana yang betul kita boleh pakai. Kita tak menolak terus dan tak mengambil semua terus. Mubah tu maksud dia boleh. Dan tidak dilarang kedua ilmu itu, kecuali orang yang ditakuti akan melampaui kepada ilmu yang tercela. Kebanyakan orang yang bergiat dalam lapangan ilmu yang dua tadi lalu keluar kepada bid'ah. Ilmu matematik ni, kalau macam kita belajar di sekolah ni, matematik moden, kita sambung pula matematik tambahan, itu pun kita dah pening kepala dah. Sambung pula lagi sampai ke peringkat fizik apa tu kan. Bila sampai ke peringkat tinggi,
ilmu matematik ni dia akan kacau bab ketuhanan. Sebab apa? Orang akan merumuskan apa yang jadi ni semua berdasarkan matematik. Bila dia rumuskan berdasarkan matematik, dia ada jawapan. Dan rumus matematik ni tepat. Contoh mudah yang kita ambil, 2 kali 5, 10. Tak ada orang boleh nafikan lah. Buatlah uji kaji macam mana pun, 2 kali 5, 10. Dia tepat, dia mesti jawapan tepat. Lepas tu 10 tambah 3, 13. 13 bahagi 2, 6,5. Dia tu tepat. Jadi bila sampai ke peringkat-peringkat tinggi, nak kait dengan ketuhanan, dia mula kaji. Dia nak rumuskan Tuhan ni dengan matematik. Bila sampai keadaan macam tu, lama-lama dia akan menafikan Tuhan. Kita tak kena ni. Sebab bila kita nak rumuskan Tuhan dengan matematik, tak kena, tak ngah. Jadi Tuhan tak wujud. Salah satu dia yang terkenal sekarang ni, kalau tak salah saya, nama dia Stephen Hawking. Ni orang cukup terkenal lah. Selain dia ramai lagi orang yang pakar-pakar bidang matematik ni. Bila mereka kaji dalam peringkat akhir sekali, Tuhan tak wujud. Walaupun sebelum tu mereka ni ada agama. Bila dia kaji peringkat tinggi, Tuhan tak wujud. Sebab tak kena dengan rumus matematik. Dia bagi dia matematik ni dah menghukum seluruh alam dah. Tu yang Imam Ghazali takut. Setakat kita belajar di sekolah matematik moden, matematik tambahan tu tak apa. Kita tak sampai ke situ. Cuma orang yang mengkaji hak dalam-dalam tu. Mengkaji hak dalam-dalam. Sebab bagi matematik ni, setiap sesuatu tu mesti ada jawapan. Dia mesti tepat dan boleh dicapai oleh fikiran. Sedangkan Tuhan dia tak boleh dicapai dengan fikiran. Fikiran kita serba lemah. Mana fikiran yang lemah kita nak capai Tuhan, dia tak boleh. Tapi mereka ni, bagi mereka, kalau Tuhan tu betul wujud, dia mesti boleh dirumus dengan matematik. Dia rumus tak boleh, tak kena. Jadi Tuhan tak wujud. Tu bahaya dia. Dari itu orang yang lemah harus dijaga dari kedua ilmu tadi. Bukan kerana ain keduanya, sebagaimana dijaga anak kecil dari tepi sungai, kerana takut jatuh ke dalam sungai. Jadi orang-orang biasa ni, orang-orang awam ni, hak ilmu matematik yang tinggi-tinggi, kalau dia agama dia tak kukuh, kita kalau boleh kita sekat lah, jangan bagi belajar. Mantap yang agama dulu. Lepas tu dia belajar hak tinggi-tinggi pun tak lari lah, insya-Allah. Ni hak yang agama pun tak lengkap lagi. Dia dah nak belajar yang tinggi-tinggi matematik, lama-lama dia akan menafikan Tuhan. Yang kedua, ilmu mantik. Ilmu mantik ni ialah satu ilmu yang menyusun cara-cara berfikir dan cara bertindak. Bertindak ni lebih kepada hujah. Dia susun cantik-cantik. Macam mana kita nak berfikir dengan tepat, dengan baik, dengan cantik. Jadi orang yang mahir ilmu mantik ni, dia punya hujah tu kita susah nak lawan. Sebab dia berfikir tu jalan dia betul lah. Jalan dia tu cantik. Dia kena dengan situasi semua tu kena. Jadi ilmu mantik ni ilmu cara susun cara berfikir dan berhujah dengan cara yang betul dan bijaksana. Sungguh pun begitu. Ada juga sebilangan ulama yang menolak ilmu mantik. Sebahagian dia mengharamkan terus, walaupun nak kata ramai tak ramai. Antaranya Imam Nawawi, Ibn Taymiyah, Imam As-Sayuti. Bagi mereka kalau belajar mantik ni orang lebih akan ke arah yang tak betul. Jadi mereka kalau boleh jangan belajar ilmu ni. Tapi sekarang ni kalau dalam konteks negara kata ilmu mantik ni diajar. Diajar tapi kita kontrol lah. Bukan kata semua ilmu mantik ni salah. Sebab ilmu mantik ni dia berdasarkan logik. Bila benda tu dah tak logik, dia tak boleh nak terima. Macam kita bagi tahu tadi lah. Logik ni dia kekuatan akal fikiran, kekuatan otak kita kan. Bila satu peringkat otak kita ada had, dia nak mencapai Tuhan, otak kita tak boleh pergi. Bila sampai situ nanti orang mantik tadi dia dah ada kelang kabut. Dia kelang kabut di sana. Yang ketiga, ilmu ketuhanan. Yang ni sekejap lagi kita akan bincang agak panjang. Bila kita dah sentuh kitab Al-Muqid Minad Dolal, susah cari kitab ni. Saya ada satu yang bahasa Melayu. Yang bahasa Melayu ni dapat daripada sebuah perpustakaan. Perpustakaan tu dia kena banjir. Jadi
Mereka nak lupuskan barang-barang ni, dia longgok buku-buku yang kena banjir tu. Dia kata siapa nak ambil lah. Saya selongkar, jumpa, ini kitab hebat ni. Kalau tidak orang buat tak tahu lah. Ambil. Ni yang tulisan Rumi. Yang bahasa Arab dia jumpa di mana? Jumpa di kedai India. Pasar malam, orang India ni dia jual buku-buku. Di samping jual buku-buku yang terkini, dia ni ambil buku-buku yang dilupuskan dari perpustakaan atau dari mana kan entah, dia jual. Termasuklah buku agama pun ada. Saya pergi tengok-tengok. Ni mungkin minat dolar. Benda yang susah nak dapat, jumpa di kedai orang Hindu. Jumpa ambil terus lah. Itulah dapat. Nak cari di kedai tak tahu ada ke tidak buku ni.